Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Pengerusi, yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan guru, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin, muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan dapat kita bersama pada malam ni. Alhamdulillah, sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah, sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, Allah panjangkan umur, Allah kurniakan nikmat iman dan juga nikmat Islam. InsyaAllah kita sambung malam ni kitab Riyadhus Salihin, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tajuk untuk malam ni insyaAllah kita akan sambung berkaitan dengan mentaati pemimpin dan hal yang berkaitan dengannya. Jadi kita berhenti pada tajuk larangan meminta-minta jawatan. Larangan untuk meminta-minta jawatan. Jadi kenapa Nabi SAW melarang kita daripada kita meminta-minta jawatan? Antara sebab yang paling utama kenapa Nabi melarang kita meminta jawatan, seperti mana yang disebut dalam hadis, kata Nabi SAW, innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya kamu akan bersungguh-sungguh meminta dan menginginkan jawatan, sedangkan jawatan itu akan menjadi satu penyesalan pada hari kiamat kelak jika ianya tidak dijalankan dengan baik. Jika jawatan yang kita dapat, kita tak jalankan tanggungjawab dengan baik. Sebab tu Nabi sebut, la tas'alil imarah, janganlah kamu meminta-minta jawatan, kerana jawatan itu akan menjadi satu penyesalan pada hari kiamat kelak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, penyesalan yang macam mana? Yang itu banyak penjelasan-penjelasan yang lain. Kita sebagai seorang pemimpin, kita akan dipersoalkan atas apa yang kita pimpin. Kalau kita pemimpin rakyat contohnya, maka berapa ramai rakyat yang berada di bawah kita, kita akan dipersoalkan. Rakyat Malaysia 30 juta lebih, 30 lebih juta. Jadi setiap orang di Malaysia ni akan mempersoalkan kepada pemimpin yang dilantik di Malaysia ni.
Jangan ingat senang untuk jadi pemimpin. Tak payah jauh-jauh satu Malaysia pun. Cukup pemimpin di kampung contohnya. Kampung Sunggala ada 5,000 orang. Contoh, saya tak tahu berapa orang. Jadi 5,000 orang ni dia akan datang dekat pemimpin yang dilantik di kampung ni. Dia minta sekian pada hari kiamat, ketika mana ditimbang amalannya. Ustaz, saya tak jadi ketua kampung. Okey, kita bagi kecil lagi jawatan tu. Kita sebagai pemimpin keluarga, pemimpin keluarga. Jadi setiap anak, setiap cucu yang kita ada, dia akan persoalkan. Isteri kalau ramai, anak-anak kalau ramai, dia akan soalkan. Di hari akhirat kelak dia akan tuntut dengan ayahnya. Dia akan minta dengan ayahnya, ayah dulu tak ajar saya pun baca Al-Quran. Macam mana ayah nak masuk syurga? Ayah tak ajar saya alif bata pun. Satu hal. Dah nak masuk syurga dah ni, anak tarik balik, kejap-kejap, ayah tak ajar saya Al-Quran. Ayah tak ajak saya pergi masjid pun. Ayah pergi masjid seorang-seorang je. Ayah tak ajak saya pergi masjid. Alah, ustaz bersama tak bawa anak. Memang pun memang saya tak bawa pun. Bukan sebab apa, sebab isteri saya baru bersalin. Jadi tak boleh lah pergi masjid. Kan dah sihat kan baru saya bawa. 5 orang saya bawa sini, InsyaAllah. Jadi ayah tak bawa saya pergi masjid pun, nanti dia minta, ni ayah tak bawa saya pergi masjid. Dah satu hal, lambat masuk syurga. Sebab tu saya tak nak kahwin, Ustaz. Satu hal juga, sekati engkau lah. Tak nak kahwin sudah. Okey, jadi setiap pemimpin akan dituntut dan dipersoalkan atas apa yang dia pimpin. Itu yang kita kena ingat. Tak kisahlah tu pemimpin apa pun, tapi dia akan dipersoalkan juga. Okey, kemudian hari ini insya-Allah kita akan masuk tajuk yang baru, masih lagi pada tajuk pemimpin. Kita kecilkan lagi dia punya tajuk, iaitu berkaitan dengan mesyuarat, nasihat dan istikharah. Nasihat, mesyuarat dan istikharah. Jadi seorang pemimpin, ketua, dia nak buat sesuatu keputusan. Kalau nak mendapat keputusan yang berkat, dia mesti melalui satu proses, iaitu mesyuarat. Kalau nak keputusan itu diberkati oleh Allah, dia mesti kena mesyuarat dulu. Sekurang-kurangnya, kalau dia tak mesyuarat, contohlah kalau dia tak mesyuarat, keputusan tu tidak disukai oleh orang, tidak disukai ramai, maka dia akan dipersalahkan. Itulah siapa suruh tak bincang dulu, buat keputusan sendiri. Itu kesannya. Tapi kalau dia bermesyuarat, dia bincang, dia minta keputusan mesyuarat, ahli-ahli mesyuarat ni keluar satu keputusan. Ada yang tak suka, maka dia tak kena seorang lah, dia kena ajak ramai-ramainya. Saya tak buat keputusan seorang diri, saya buat dalam mesyuarat. Ahli mesyuarat setuju, jadi kita pun setuju. Jadi tak kenalah seorang ketua ni, yang ramai-ramai ni pun sama. So dia sama-sama kena. Kena sama-sama, jatuh sama-sama, naik sama-sama. Itu namanya mesyuarat. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala dia sebut dalam Al-Quran dengan ayat yang banyak. Antaranya Surah Ali Imran ayat 159. Allah sebut wasyawirhum fil amri, dan bermesyuaratlah dengan mereka dalam setiap urusan itu. Manakala dalam surah Asy-Syura ayat 38, Allah berfirman wa amruhum syura bainahum,
sedang urusan mereka diputuskan melalui mesyuarat di antara mereka. Jadi dalil-dalil itu jelas menyatakan setiap pemimpin ataupun mana-mana organisasi di dunia ni dalam Islam mesti ada mesyuarat. Walaupun dia ketua, dia tak boleh buat keputusan dia sendiri. Walaupun dia ketua, dia tak akan buat keputusan dia sendiri. Dia akan tanya ahli mesyuarat yang lain. Awak macam mana? Setuju? Setuju. Yang ni macam mana? Setuju? Okey, saya setuju. Dah setuju majoriti, baru boleh keluarkan keputusan. Itu ketua yang bagus. Dia tak akan menggunakan kuasa veto dia. Ni tuan-tuan lebih berpengalaman lah. Saya cuma cerita secara umum sahaja tentang mesyuarat. Jadi seorang pemimpin, dia juga perlu mendengar nasihat-nasihat orang-orang lain. Dia kena dengar nasihat ahli AJK lain, ahli mesyuarat yang lain. Seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita nak tengok bagaimana Nabi menjadi seorang pemimpin, Nabi dia akan menerima nasihat daripada sahabatnya. Nabi akan terima nasihat daripada sahabat-sahabatnya. Contohnya dalam peristiwa Perang Badar. Dalam peristiwa Perang Badar, mula-mula Nabi berhenti di satu tempat, yang mana tempat tu Nabi kata, okey, kita buat camp dekat sini. Sini camp tentera Islam. Maka ada seorang sahabat, dia kata, ya Rasulullah, apa kata kalau kita pergi ke depan sikit, sebelah tu ada Telaga Badar. Jadi bila kita dapat telaga tu, sekurang-kurangnya kita dapat sumber minuman, air. Sebelum tentera Quraisy datang, baik kita ambil dulu. Pada asalnya Nabi tak buat kat situ pun, Nabi letak dekat tempat lain. Tapi bila sahabat dia bagi idea, dia bagi cadangan yang baru, Nabi kata apa? Nabi tak kata, kau ni, kau ketua ke aku ketua? Nabi tak cakap macam tu. Sekarang ni siapa pemimpin? Kau pemimpin ke aku pemimpin? Nabi tak cakap macam tu. Nabi kata apa? Cadangan awak ni bagus, jom kita ke belah sana. Walaupun Nabi ketua waktu tu, tapi dia terima keputusan ataupun cadangan daripada orang lain. Kemudian kamp tentera Islam ni pergilah berpindah ke sebelah Telaga Badar, dekat dengan telaga, barulah dapat sumber air. Nampak? Itu contoh mana Nabi SAW, dia tak buat keputusan ikut kepala dia sendiri. Dia terima nasihat daripada orang lain. Itu contoh tauladan yang sangat baik. Sebab tu Nabi sebut tadi, jangan kamu minta jawatan. Jawatan ni bukan senang kamu nak jaga. Kamu nak jawatan dekat dunia tu, memang kamu dapat nama, betul. Kamulah ketua sekian, betul, kamu dapat nama. Gambar awak ada kat situ, betul. Tapi ketahuilah, jawatan itu akan menjadi satu persoalan pada hari kiamat kelak. Kamu tak akan terlepas daripadanya. Tuan yang dirahmati Allah. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, manusia ni memang jenis yang nak jawatan. Manusia ni memang perangai dia suka pada jawatan. Sebenarnya jawatan khalifah di muka bumi ni Allah tawarkan pada makhluk lain. Allah tawarkan pada langit, Allah tawarkan pada bumi, gunung ganang. Allah sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 72, Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami telah menawarkan jawatan khalifah ni kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, untuk memikulnya. Fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula.
Tapi langit, bumi, gunung ni semua tolak jawatan tu. Langit, aku tak boleh lah khalifah ni, berat ni tanggungjawab ni. Bumi berkata, samalah, aku pun tak mampu ni. Gunung Everest berkata, aku pun tak nak lah Gunung Everest ni. Gunung Everest pun tak nak jawatan tu. Tapi bila dia offer dekat manusia, aku suka jawatan ni. Manusia dia sanggup terima jawatan khalifah tu. Dan Nabi Allah kata apa? Sesungguhnya memang itulah tabiat kebanyakan manusia. Memang itulah tabiat kebanyakan manusia, yang mana manusia ni suka melakukan kezaliman dan amat jahil. Allah sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Dan lagi-lagi pada akhir zaman ni, jawatan-jawatan pemimpin ini adalah merupakan satu peluang untuk menjadi kaya. Jadi memang ramai berebut-rebut nak jawatan. Sebab apa? Sebab dengan jawatan itu, ia akan mendapatkan kekayaan dan kesenangan dunia. Dia dapat allowance, dia dapat duit, dia dapat sekian-sekian. Jadi tuan-tuan, memang manusia sikap dia suka pada jawatan. Tak kiralah jawatan apa pun. Tak kisahlah jawatan AJK yang tak ada function pun tak apa. Yang penting nama saya ada dalam AJK tu. Saya tak cakap siapa-siapa, umum ni tau. Saya tak cakap siapa-siapa, umumnya. Jadi tak kisahlah, saya nak jawatan tu, sebab boleh jadi dapat allowance tu kejap lagi tu. Berapa banyak allowance? Adalah 200-300. 300 je pun. Tapi itulah yang kita nak, memang betul pun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sepatutnya seorang raja ataupun pemimpin ataupun ketua ni, dia memiliki sifat takwa, takut kepada Allah. Bila dia offer jawatan pada dia, dia rasa, ya Allah, berat jawatan ni, bukan senang aku ni nak dipersoalkan nanti hari akhirat. Sepatutnya begitu. Kita boleh tengok contoh Abu Bakar As-Siddiq. Saidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika mana dia dilantik jadi khalifah, dia kata apa? Ayuhan nas, wahai manusia, inni qad wullitu alaikum walastu bi khairikum. Aku ni telah dilantik menjadi pemimpin kamu, tapi sebenarnya bukanlah aku yang terbaik. Abu Bakar kata apa? Aku dilantik jadi khalifah, ini bukan bermakna saya lah yang terbaik. Fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawwimuni. Kalaulah aku buat baik, maka tolonglah aku. Tapi kalau aku buat buruk, perbetulkanlah aku. Kata Abu Bakar apa? Kalau aku buat baik, ikut aku. Kalau aku buat jahat, perbetulkan aku. Ati'uni ma ata'tullaha wa rasuluh. Taatlah kepada aku jika aku taat kepada Allah dan Rasul. Fa idza asaitullaha wa rasuluh fala ta'ata li alaikum. Kalau aku derhaka pada Allah dan Rasul, kau jangan ikut aku. Itu kata-kata Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ni, selepas Nabi, dialah yang paling bagus manusia. Tapi dia boleh cakap macam tu, kalau aku salah, kau betulkan aku. Kalau aku betul, kau ikut aku. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Umar Al-Khattab, bila dia lantik jadi khalifah ganti Abu Bakar, dia kata apa? Ayuhan nas, man ra'a minkum fiyya wijajan falyuqawwimhu. Wahai manusia, kalau kamu nampak aku terpesong, betulkanlah aku.
Pada satu hari ada seorang makcik ni, dia datang, dia tahan Umar Al-Khattab. Waktu tu Saidina Umar dia jalan, ada beberapa orang pengiring sebelah dia. Tiba-tiba ada seorang makcik tua, dia tahan Umar Al-Khattab. Makcik tu pun kata, ayyuha Umar, ahadtuka wa anta tusamma Umairan fi suqin ukas. Wahai Umar, aku kenal kau daripada kau kecil lagi. Dulu kau dekat pasar Ukas tu, kau di budak-budak, orang panggil kau Umair. Orang panggil kau Umair. Tapi setelah lama masa berlalu, engkau menjadi seorang pemimpin yang namanya Umar. Dan sekarang engkau dinamakan Amirul Mukminin, pemimpin kepada orang-orang yang beriman. Makcik ni kata apa? Wahai Umar, ittaqullah. Makcik ni duk tahan Perdana Menteri. Tengah jalan-jalan dekat pasar, makcik ni tahan Perdana Menteri. PM, kejap. Bertakwalah kamu kepada Allah. Power makcik ni. Tahan Umar, ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam menguruskan urusan rakyat kamu. Kemudian pengiring Saidina Umar dia kata apa? Waktu tu bila makcik ni dah tahan, dia dah bebel-bebel dekat Umar ni, maka pengiringnya dia kata apa? Wahai makcik, kau dah cakap banyak sangat ni. Kau tahu tak kau cakap dengan siapa? Ini PM, Perdana Menteri tau. Kau cakap banyak sangat ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa Umar buat? Umar kata apa? Weh pengiring, kau diam. Kau duduk dan diam. Kau kenal makcik ni siapa? Kau pengiring, kau duduk dan diam. Kau kenal makcik ni siapa? Makcik ni namanya Khawlah binti Sa'labah. Makcik inilah yang menyebabkan surah Al-Mujadalah turun. Disebabkan doa dia, perkataannya didengari oleh Allah, maka Allah turunkan surah Al-Mujadalah. Kau tak kenal makcik ni siapa? Jadi Umar kata apa? Wahai pengiring aku, kau duduk diam-diam, biar makcik ni membebel. Walaupun makcik ni membebel sampai malam pun aku akan dengar. Biarkan dia. Umar Al-Khattab, dia punya apa? Nak kata Umar ni, dia terima nasihat makcik tu. Walaupun makcik tu ditahan tengah jalannya. Umar, kejap. Ittaqullah. Tuan-tuan cuba buat macam tu. Datang je Perdana Menteri kat Sunggala ni, tahan. Ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Agak-agak kenapa? Tak tahu, saya tak tahulah kenapa, sebab tak pernah buat. Saya tak tahulah kenapa kan. Tapi boleh cubalah, boleh try. Datang je menteri besar ke, mana-mana Perdana Menteri ke, menteri-menteri ke datang, tuan-tuan tahan. Kejap. Ittaqullah. Kalau tak kena tendang, kena lempang dulu, kena tangkap, macam itulah lebih kurang. Saya tak tahulah, saya teka je. Cuba buatlah. Cuba buat. Saya tak berani. Kalau tuan-tuan berani, tuan-tuan buat. Okey, macam tu. Itu zaman Umar dulu. Umar ni lain, pemimpin dia lain. Zaman sekarang ni tak boleh kot buat macam tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Umar Al-Khattab yang hebat macam tu pun, dia masih lagi terima nasihat, walaupun daripada seorang makcik tua. Walaupun daripada seorang makcik tua. Okey, tuan-tuan, tersambung. Tadi bila dah mesyuarat, dah dengar nasihat, kemudian kita nak keluarkan satu keputusan mesyuarat ni. Dia dah mesyuarat, dah meeting lah. Lepas tu dah bincang-bincang, dah terima nasihat daripada AJK ni, nasihat dah kumpul. Okey, sekarang masa pemimpin untuk mengeluarkan satu keputusan mesyuarat. Sebelum dia keluarkan satu keputusan itu, apa dia kena buat? Satu lagi perkara, iaitu istikharah. Yang ni dia kena buat, jangan tinggal.
dah mesyuarat, dah dengar nasihat. Yang ketiga, istikharah. Nabi ajarkan kepada kita, Nabi kata apa? Yu'allimunal istikharata fil umuri kulliha kasurati minal Qur'an. Yaqulu idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil faridah thumma liyaqul Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Nabi telah mengajarkan kepada para sahabat solat istikharah dalam semua urusan. Apa sahaja yang kita nak buat, kita kena buat istikharah dulu. Nabi kata apa? Apabila seseorang daripada kalangan kamu hendak melakukan sesuatu ataupun nak meninggalkan sesuatu yang mana dia tak tahu baik ataupun buruk perkara tu, maka hendaklah dia mendirikan solat 2 rakaat yang bukan solat fardu. Dalam hadis itu Nabi tak sebut solat istikharah, tapi Nabi sebut solat 2 rakaat. Maka para ulama pun meletakkan nama solat istikharah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak buat satu keputusan, nak buat sesuatu perkara, sama ada perkara itu besar ataupun kecil, Nabi suruh kita buat solat istikharah. Nak jawab peperiksaan SPM, sebelum jawab kena istikharah. Ajar anak-anak cucu ni, sebelum pergi periksa, solat istikharah dulu. Sebab apa? Sebab nak pilih jawapan ni, nak pilih jawapan yang terbaik, yang kita akan rasa puas hati. Kita nak pergi minta kerja, kita kena istikharah dulu. Tuan-tuan, nak pergi kedai kopi pun, nak pergi sarapan ni, istikharah dulu. Sebab apa? Bila dah sampai kedai kan, dia mulalah, apa aku nak makan ni. Dia tengok pula kuih macam-macam, makanan macam-macam. Tak boleh fikir lah aku ni. Sebab tu kena istikharah dulu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, istikharah tu apa? Kita memohon petunjuk dan jalan yang terbaik dalam apa jua perkara yang kita nak buat. Apa maksud istikharah? Istikharah berasal daripada perkataan khairun. Khairun ni apa? Baik. Baik, membawa maksud baik. Jadi apa-apa saja keputusan, apa-apa saja perbuatan yang kita nak buat, istikharah. Semoga apa? Semoga dia adalah keputusan yang baik. Semoga apa yang kita pilih tu adalah pilihan yang terbaik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ramai orang yang dia kata kalau kita istikharah ni untuk jodoh je Ustaz. Nak pilih jodoh je istikharah, pilih lain tak payah istikharah. Salah. Ada 2 orang datang masuk Minang, jadi tak tahu pilih. Yang ini handsome tapi duit tak ada, yang ini tak berapa handsome tapi duit banyak. Nak pilih macam mana? Istikharah dulu. Istikharah dulu. Bila dah istikharah, kemudian kita pilih, nak duit ke nak handsome. Kalau rasa nak handsome, pilih yang handsome walaupun tak ada duit. Kalau nak rasa duit, pilihlah tak handsome pun tak apa, yang penting ada duit. Macam itulah. Yang penting apa? Istikharah. Sebab tu ulama kata, antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani kata, istikharah itu dilakukan untuk apa? Apabila kita nak memilih antara 2 perkara yang mana kita tak tahu baik buruk dia. Kita boleh anggar, kita boleh agak kan, yang ini mesti baik, yang ini mesti baik, kita boleh agak.
Tapi kadang-kadang agarkan kita tu kurang tepat. Jadi caranya apa? Istikharah dulu. Tak kira lah nak buat apa pun, istikharah. Tuan-tuan, istikharah ni hanya dibenarkan, dibolehkan untuk perkara yang harus sahaja. Untuk perkara-perkara yang haram, berdosa, tuan-tuan tak perlu istikharah pun tak apa. Contohnya, kita ada nak pergi merompak bank ni. Dekat sini ada bank muamalat, dekat sini ada Maybank, ni ada CIMB. Mana nak pilih? Istikharah dulu. Yang itu tak payah istikharah pun tak apa. Yang itu tak payah istikharah pun tak apa. Nak merompak tak perlu istikharah. Sebab apa? Sebab perkara tu haram dan berdosa. Kita keluar masjid kejap lagi, tengok ada selipar banyak cantik ni, macam mana nak pilih ni? Masuk balik istikharah dulu. Yang itu tak payah istikharah pun tak apa. Sebab apa? Mencuri selipar dosa besar, haram. Jadi perkara haram tak perlu istikharah. Tak perlu istikharah. Masuk masjid banyak pula tabung ni. Tabung mana aku nak curi ni Allahu Akbar. Istikharah dulu. Bagus. Nak curi tabung pun istikharah ke? Tak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, istikharah hanya diperlukan, hanya dilakukan untuk perkara-perkara yang baik sahaja. Kalau untuk perkara-perkara yang dosa, yang haram, tak payah istikharah lah. Sebab apa? Sebab tak payah buat pun sebenarnya. Tak payah buat pun sebenarnya. Tak payah curi, tak payah merompak, tak payah pilih apa-apa benda yang haram ni. Tak payah istikharah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab tu untuk perkara-perkara yang baik, untuk perkara-perkara yang sunnah, maka kita buat istikharah dulu. Itulah yang digalakkan oleh Nabi SAW. Sedangkan kata Syekh Abdul Rahman Al-Mubarakfuri, dia kata apa? Istikharah ni kita perlu buat walaupun perkara itu perkara yang sangat-sangat remeh. Walaupun remeh, tetap kena buat istikharah. Walaupun perkara tu simple je. Kata Imam Al-Aini, Badruddin Al-Aini, dia kata apa? Kita kata nak memilih tali kasut pun, nak memilih tali kasut nak pakai ni pun, kita kena istikharah dulu. Besok pagi nak pakai baju apa? Istikharah dulu. Macam tu. Besok nak pakai selipar apa? Istikharah dulu. Sampai macam tu sekali yang diajarkan oleh para ulama. Supaya apa? Supaya apabila kita istikharah, kita tenang dengan pilihan yang kita buat. Biasalah orang nak pergi kerja pagi-pagi, baju dia banyak. Baju dia banyak, dia selak almari, alamak banyak je baju, mana aku nak pakai ni? Tak ada baju lah. Baju banyak, tapi dia kata apa? Tak ada baju lah. Pelik manusia ni. Maka kita kena buat apa? Tuan-tuan, puan-puan digalakkan untuk istikharah dulu. Itu lebih baik. Solat istikharah. Nak pilih baju, nak pilih seluar. Sebab tu jangan beli baju banyak-banyak. Beli seluar satu dah lah. Dah koyak beli baru. Koyak baru beli. So tak payah nak fikir-fikir.
Macam perempuan. Perempuan ni tudung dia banyak. Warna pink tu ada 5. Pink dia 5. Pink belacan, pink cair, pink gelap, pink terang. Pink tu 5. Jadi nak pilih pink tu, istikharah lah dulu. Istikharah dulu sebaiknya. Sampai macam tu sekali lah sepatutnya yang kita kena buat. Yang itulah yang terbaik. Itu yang terbaik. Tuan-tuan, sebab tu Nabi ajarkan kepada kita untuk buat istikharah. Supaya apa? Supaya pilihan yang kita buat adalah pilihan yang terbaik dan memuaskan hati. Dan ada juga yang salah faham. Contohnya dia nak pilih jodoh. Contohnya dia nak pilih antara dua orang tadi tu. Yang ini cantik, yang ini tak berapa cantik. Jadi dia nak fikir, dia nak solat istikharah lah dulu. Dan bila kita istikharah, tak semestinya kita dapat mimpi. Tak semestinya. Dan mimpi tu bukanlah keputusan pun. Bukan. Kita sebenarnya dah berat pada sebelah ni. Kita memang suka pada dia. Tapi datang pula orang lain. Datang orang lain, kita pun dah pening nak fikir, nak pilih mana ni istikharah. Lepas tu malam tu mimpi. Kita dah tunang dah dengan yang ni. Dah tunang dah ni. Datang mimpi dengan dia. Maka kita pun bagi tahu mak, nak putus tunang lah. Apa pasal pula? Malam tadi saya mimpi dengan perempuan lain. Macam mana kau boleh tahu tu pilihan kau? Saya dah istikharah dah tu. Saya mimpi dia. Saya tak mimpi yang tunang saya ni. Tuan-tuan, bukan mimpi tu adalah keputusannya. Bukan. Jangan kita letakkan mimpi itulah keputusan. Satu perkara, kita ni bukan Nabi tau. Kita bukan dapat wahyu, bukan. Mimpi tu bukan wahyu daripada Allah. Tak. Nabi je dia dapat wahyu melalui mimpi. Tu Nabi. Kita ni bukan wahyu daripada Allah. Mimpi manusia biasa ni daripada siapa? Syaitan. Jangan kita rasa tu wahyu Allah. Mak, saya dapat wahyu mana tadi? Wahyu apa? Saya kahwin dengan dia, bukan kahwin dengan dia. Itu bukan wahyu. Itu syaitan. Tuan-tuan, jangan kita jadikan mimpi tu sebagai keputusan dia. Tak semestinya. Tak semestinya. Kalau dapat mimpi tu, alhamdulillah. Kalau mimpi pun bukan itu keputusan dia sebenarnya. Macam itulah nak cerita dia. Jadi tuan-tuan, kepercayaan masyarakat kita ni, jawapan istikharah tu melalui mimpi. Sebenarnya bukan. Tak. Sebenarnya bukan. Jadi macam mana nak tahu keputusan tu adalah keputusan yang betul? Kita dah pilih dia, maka kita dah solat istikharah, dah solat doa pada Allah, maka kita pilih dia. Itulah dia orangnya. Tak perlu nak tunggu mimpi bagai. Tak payah. Itu adalah salah faham. Bila kita pilih dia, kita rasa tenang, kita rasa seronok, sejuk mata memandang, mak kita pun seronok, ayah kita pun seronok. Jadi itulah orang yang betul. Jadi tak semestinya kena mimpi. Balik pada pemimpin tadi, bila dia dah mesyuarat, bila dia dah dengar nasihat, maka dia nak buat satu keputusan ni, sebelum dia sebarkan dekat grup WhatsApp kampung, dia kena istikharah dulu. Ni keputusannya, istikharah. Maka kita sebarkan, inilah keputusan mesyuarat malam tadi. Sekian. Itulah dia contoh dia. Jadi tuan-tuan, pemimpin dia juga perlu melazimi istikharah. Boleh, kalau boleh dijadikan satu rutin yang wajib. Kalau boleh, pemimpin dia mesti wajib solat istikharah. Yang itu lagi bagus. Wajib, jadikan dia satu kewajipan. Sebab apa? Kita nak buat keputusan ni bukan senang.
Kita nak jadi pemimpin pun bukan senang. Jadi nak jadi pemimpin yang baik, kita mesti minta petunjuk daripada Allah. Minta supaya Allah bantu dan Allah tolong dengan melalui solat istikharah. 2 rakaat je, tak banyak pun. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itu antara saranan Nabi SAW kepada para pemimpin. 3 benda: mesyuarat, terima nasihat, dan solat istikharah. Jadikan ia sebagai satu ciri-ciri ataupun kita punya kepimpinan tu. Nak jadi pemimpin mesti kena buat 3 benda ni: mesyuarat, nasihat dan istikharah. InsyaAllah semoga apa? Semoga pemimpin yang kita jadi dan dilantik tu adalah pemimpin yang adil dan pemimpin yang baik serta dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak cari pemimpin yang adil ni bukan senang. Dia kena bergantung pada Allah, bergantung harap hanya kepada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah kita akan sambung tajuk seterusnya, kelebihan adil dalam kepimpinan dan larangan melakukan kezaliman. Adil dan tidak zalim. Yang ini 2 perkara yang sangat penting bagi seorang pemimpin. Nak cari pemimpin, mestilah pemimpin yang adil dan tidak menzalimi rakyatnya. Itu ciri-ciri yang paling utama. Nanti kemudian kita akan tengok lagi apa tajuk-tajuk yang seterusnya untuk tajuk bab kepimpinan ni. Jadi saya baca hadis-hadis ni, kita buat secara umum saja. Jadi bila kita dengar hadis, kita dengar baca hadis-hadis Nabi ni supaya jadi pengajaran dan iktibar. Bukanlah saya kata saya pandai sangatlah, ustaz ni macamlah hebat sangat jadi pemimpin. Ustaz ni macamlah hebat sangat jadi Perdana Menteri. Ustaz jadi Perdana Menteri, tengok. Jangan cakap macam tu. Saya tak ada orang undi kalau saya masuk ni, tak undi. Tak ada orang nak undi pun. Jadi saya cuma baca hadis dan kita baca saja apa yang Nabi SAW sampaikan supaya jadi iktibar. Iktibar dan pengajaran, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna mutaba'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batina wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.